الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب قول لبيد. Syair paling bagus yang mana bangsa Arab berucap dengannya, dengan kalimat syair itu adalah kata-kata Nabi, iaitu ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah setiap sesuatu selain daripada Allah itu batil. Hadha hadithun hasanun sahihun wa qad rawahu Thawriyyu أي وقد روى هذا الحديث الثوري وغير الثوري عن عبد الملك بن عمير. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. Saya duduk bersama dengan Nabi lebih daripada 100 kali. Jalas tu maksudnya aku dan Nabi duduk bersama, syirkat minal janibain. Jalas tu daripada bab mufa'alah. Bab mufa'alah tu khasiatul bab ni asyirkatu bainal janibaini, kongsi buat perbuatan duduk dikongsi di antara aku, Jabir bin Samurah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun khasiatul bab bagi bab mufa'alah syirkat minal janibain, terkadang dalam Al-Quran ada juga bab mufa'alah, tapi tak boleh nak ambil maksud syirkat minal janibain itu disebabkan bercanggah dengan maksud sebenar dikehendaki oleh Allah, seperti mana yukhadi'una Allah wallazina amanu, ayat itu yukhadi'una, khada'a yukhadi'u mukhada'atan, bab mufa'alah. Khasiatul bab mufa'alah ni syirkat minal janibain itu, kalau ambil maksud betul-betul syirkat minal janibain di situ, apa akan jadi? Allah dan mereka munafikin menipu dengan Allah dan mukminin, dan Allah dan mukminin juga menipu dengan munafikin, akan jadi begitu. Jadi sebab tu mufassirin kata wal mukhada'atu hina min janibin wahidin. Mukhada'ah, tipu daya di sini daripada satu pihak saja, pihak munafik. Tidak ambil maksud pihak Allah dan Rasul menipu, tidak ambil maksud itu. Jadi terkadang begitulah, walaupun terjemahan bahasa Arab itu menghendaki maksud tertentu begitu, disebabkan bercanggah dengan syarak, tak boleh ambil maksud tu, makna tu. Kadang ikut kaedah kawaid boleh ambil makna seperti tadi,
syirkat minal janibain, tapi disebabkan bercanggah dengan syarak, tak boleh juga ambil maksud begitu. Kadang ada makna bagi satu-satu kalimah banyak, kita perlu pilih ambil makna yang tidak bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga hukum syarak. Kalau bercanggah, kena elak makna seperti itu. Contohnya istawa, ada 15 makna. Dalam tu ada makna jalasa, makna istaula, istiqamah, dan 15 makna ada. Kalau ambil makna jalasa, Allah duduk atas arash, itu makna tu akan bercanggah dengan ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun menyerupai Allah. Bila kata duduk, Allah menyerupai makhluk, salah di situ. Jadi kena pilih makna, boleh elak daripada tajsim, tashbih. Jadi ulama akidah, ulama usuluddin, ulama mufassirin ambil makna istaula, itu dah boleh elak daripada tashbih dan tajsim. Itu semua perlu kita hati-hati dalam tafsir dan dalam syarahan hadis, kena mengelak daripada makna-makna boleh bercanggah dengan syarak, walaupun makna tu betul bagi kalimah tu, walaupun maksud tu boleh ambil berdasarkan kaedah kawaid, disebabkan bercanggah dengan akidah, disebabkan bercanggah dengan hukum syarak, kita tak boleh ambil makna tu, kena elak. Jalastu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksara min 100 marratin fakana ashabuhu yatanashaduna syi'ra. Sahabat-sahabatnya sentiasa menggubal syair, wa yatazakaruna asya'a min amril jahiliyatin, dan mereka mengingati satu sama lain, muzakarah, perkara-perkara daripada urusan jahiliyah. Wa huwa sakitun, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak kata apa, tidak kata jangan cerita lagi amrul jahiliyah tu dan sebagainya, tidak larang. Farubbama yatabassamu ma'ahum, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum bersama dengan mereka, sahabat-sahabat, bawa cerita yang lepas-lepas dan suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga turut suka bersama, jadi menceritakan kisah-kisah, baca syair yang tidak bercanggah dengan hukum syarak, itu tidak dilarang dalam agama Islam. Kalau seseorang sentiasa dia suka bawa cerita-cerita dan suka membaca syair, kemudian tidak ambil berat dengan tilawah Al-Quran dan kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tidak begitu ambil berat. Kalau macam itulah dilarang dalam agama Islam. Kalau terkadang bawa cerita-cerita, boleh mengingat kembali sejarah lama, dan juga syair-syair yang membawa maksud yang baik, maksud mengingatkan Allah dan ada makna, tidak lari daripada agama, itu tidak mengapa, boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak larang juga. Hadza haditsun hasanun sahihun wa qad rawa Zuhairun an Simakin aidan. Terkadang Zuhair juga riwayat
daripada Simak. Hadis tadi, haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Syarikun an Simak. Syarik riwayat daripada Simak, dan Imam Tirmizi kata waqad rawa Zuhairun an Simakin aidan, ni Zuhair juga riwayat daripada Simak. Jadi ini mutaba'ah bagi sanad hadis tadi, sedangkan sanad hadis tadi hasan sahidah. Jadi ada lagi sokongan tarik lain daripada Zuhair an Simak. Jadi ini satu kaedah Imam Tirmizi, sentiasa dia mengiringi mutaba'ah dan syawahid bagaikan menguatkan sanad sebelum tu. Sekiranya sanad sebelum mutaba'ah ataupun syahid tu dhaif, dengan adanya sokongan tarik lain, dhaif tu akan naik darajat hasan li ghairihi. Kalau hadis sebelum tu sanadnya hasan, akan naik kepada hasan li zatihi. Kalau hasan li zatihi akan naik sahih li ghairihi dan sebagainya. Itu satu cara istimewa daripada Imam Tirmizi menaikkan darajat hadis. Kita ni menurunkan darajat hadis. Kata apa? Hadis hasan yang Imam Tirmizi bawa dalam kitab Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi kata qala Abu Isa hadza hadisun hasanun. Jadi orang kritik, dia kata hadis hasan yang Imam Tirmizi sebut begitu asalnya dhaif. Jadi dia nak bagi turun darjat hadis tu. Kemudian tambah lagi kaedah sendiri, dhaif tu sama dengan palsu, habis cerita. Jadi hadis hasan dalam Sunan Tirmizi tadi amal lah. Jadi begitu. Sedangkan Imam Tirmizi dah bawa naik darajat hadis dah daripada dhaif tu kepada hasan, hasan li ghairihi tu, disebabkan satu-satu hadis ni datang dengan banyak sanad. Terkadang hadis, matan hadis sama, mungkin ada lafaz berbeza, makna sama, datang dengan sanad dhaif dan juga datang dengan sanad sahih. Imam Tirmizi-nya tahu, walaupun dia tidak masuk semua sanad dalam kitab dia tahu. Sebab tu dia kata hadis ni hadis hasan walaupun sanadnya dhaif, disebabkan ada sokongan daripada sanad sahih. Terkadang Imam Tirmizi dia sebut sanad ni hasan, kemudian dia sendiri selepas daripada kalimah hasan tu, dia kata ada rawi dalam hadis ni dhaif. Mungkin dia sendiri kata sanad ni laisa bizakal qawi, tidak begitu kuat. Sebelum ni dah kata hasan, lepas tu kata tidak kuat, maknanya dhaif lah. Laisa bizakal qawi ay dhaifun. Macam mana kita nak faham? Bila kita tak faham, kita kata Imam Tirmizi pun tak betul juga. Mula kata hasan, lepas tu laisa bizakal qawi, ni dhaif pula. Yang mana satu kita nak pakai? Itulah maknanya kita kena faham uslub Imam Tirmizi tu. Nak baca kitab Tirmizi kena faham uslub dia, cara dia tu. Jadi walaupun dalam sanad tu ada boleh membawa kepada dhaif, tapi disebabkan ada sokongan tarik lain, Imam Tirmizi dah naikkan dhaif tu kepada hasan. Babu ma jaa la ayyam tali'a jawfu ahadikum kayhan khairul lahu min ayyam tali'a syi'ran. Bab datang berkenaan dengan perut salah seorang daripada kamu penuh dengan kain nanah. Penuh dengan nanah tu lebih baik bagi dia
daripada penuh dengan syair. Syair maksudnya di sini umum, fi kulli syair, semua syair. Jadi maksudnya daripada bab ni dan hadis di bawah ni menolak syair-syair tu, maksudnya syair-syair yang membawa maksud-maksud tidak elok. Sekiranya syair-syair tu membawa maksud elok, membawa keindahan Islam, ataupun menolak fahaman orang menuduh Islam dengan syair yang tidak baik itu tidak mengapa digalakan oleh Rasulullah SAW syair-syair yang mengandungi maksud mengingatkan Allah, mengingatkan akhirat. Dan dengan sebab baca syair tu, orang yang sibuk dengan syair tu tidak memaling daripada tilawah Al-Quran dan tidak tinggal zikrullah. Kalau begitu, syair-syair juga dia baca tidak mengapa. Nabi SAW sendiri mengkhususkan satu tempat dalam Masjid Nabawi untuk sahabat Hasan supaya dia membaca syair di situ, dan syair-syairnya menjawab tuduhan-tuduhan daripada kufar musyrikin itu. Itu tidak mengapa. Yang kata perut seseorang penuh dengan nanah lebih baik daripada penuh dengan syair ni, syair-syair yang tidak indah. Pada syair-syair duduk penuh dalam perut, dalam otak pada baik penuh dengan nanah. Haddatsana Muhammad bin Bashar قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم كيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. Maksud hadis, jumlah matan hadis dengan terjematul bab Imam Tirmizi itu sama. Ini satu adat kebiasaan Imam Tirmizi. Seboleh-bolehnya dia akan buat terjematul bab dengan kalimah hadis, matan hadis. Kalau tak dapat, barulah dia akan buat jumlah dia sendiri. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni banyak orang-orang mahir syair, dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun zaman jahiliyah, mereka ni fasih bahasa Arab dan mampu buat syair-syair. Itu satu kemahiran bagi bangsa Quraisy. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ni satu mukjizat bagi Rasulullah SAW. Sastra bahasa Arab Al-Quran ni ijaz. Quran ni yang bangsa Arab yang mahir bahasa dan syair, mereka tidak dapat menandingi bahasa Al-Quran tu. Dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mula bawa wahyu, masih ada lagi di Kaabah Baitullah ni orang tulis syair pergi sangkut. Orang lain mai tengok, kalau boleh buat lebih baik daripada dia tulis, buang yang ada tu, sangkut dia pula. Begitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat tulis surah Al-Kautsar, pergi sangkut di
Kaabah, berbulan-bulan lama duduk begitu, tidak ada orang boleh buat turun surah Al-Kawthar tu tulis yang lebih baik daripada tu, tidak ada. Bangsa mahir bahasa syair, mereka tidak faham apa Kawthar tu. Inna a'tainakal Kawthar, mereka tak pernah dengar, tak pernah jumpa, tak pernah lihat. Nanti akhirat baru jumpa, jadi tak boleh nak tulis apa-apa. Begitulah keadaan masa tu. Dan juga mereka suka cerita-cerita, duduk di satu tempat, seorang duduk cerita, ramai duduk dengar, pas sebelah tu ada seorang mai cerita, sedap pula. Yang duduk dengar di majlis ni pindah majlis tu, kira lebih sedap. Jadi Nabi SAW bawa kisah Nabi Yusuf AS, dan semua orang puji dengan ketinggian bahasa Al-Quran dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim itu. Jadi memang bangsa Arab itu duduk dengan syair, dengan bahasa yang sedap. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap Nabi diutus, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang masyhur di sisi orang ramai itu. Contohnya zaman Nabi Musa alaihissalam, ilmu sihir menguasai. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Musa dengan kekuasaan, lepas tongkat tu jadi naga, boleh telan daripada orang sihir, letak tali jadi ular tu. Maknanya mukjizat Nabi SAW ketika tu begitu disebabkan orang ramai sibuk dengan ilmu sihir tu. Zaman Sayyidina Isa masyhur ilmu perubatan, apa-apa penyakit pun boleh sembuh. Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Isa, bukan penyakit yang mati pun boleh hidupkan balik. Maknanya Nabi ada ilmu semasa lebih daripada orang ramai. Zaman Nabi SAW, ilmu sastra, bahasa Arab, syair begitu kuat, mereka menguasai, mahir. Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi SAW dengan turunnya wahyu Al-Quran tu, bahasa mukjizat, ijaz Al-Quran ni mereka tidak dapat menandingi. Jadi lebih dan segala-galanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keadaan syair-syair daripada permulaan Islam dah ada. Kemudian daripada itu ilmu-ilmu disusun dalam syair-syair. Tahu-tahu kita dulu hafalnya mutun berapa puluh, kita satu pun tak hafal, tak mampu. Itu ya, hafal tak mampu, ilmu tak sama dengan mereka. Tapi caci maki, kritik dengan ulama lebih pandai pada kita tu, itu kita lebih kita mahir kau tu. Ilmu standing dengan alim ulama dulu tu tak ada. Cari masalah, cari pasal dengan ulama, itu nombor satu kita. Hadza hadithun hasanun sahihun. حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال أخبرنا عمي يحيى بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ
min ayyam tali'a ay min ayyam tali'a jawfuhu syi'ran kaihan yarihi. Apa nama? Nanah. Yarihi ay yufsiduhu, nanah boleh merosakkan dia. Maksudnya ini isyarat kepada sejenis penyakit, boleh merosakkan dalaman roh itu. Wa fil babi an Sa'd wa Abi Sa'id wa Ibn Umar wa Abi Darda'i hadza haditsun hasanun sahihun. Bab ma jaa fil fasahati wal bayani. Bab ini berkenaan dengan kefasihan dan keterangan, kenyataan. Haddatsana Muhammad bin Abdul A'la as-San'ani qala akhbarana Umar bin Ali al-Muqaddami akhbarana Nafi' bin Umar al-Jumahi an Bishr bin Asim sami'ahu yuhaddithu an abihi an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yubghidul baligha. Riwayat daripada Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubghidu, membenci, maksudnya tidak suka, baligh. Baligh maksudnya al-mubalighu fi fasahatil kalam, selalu fasih dalam menyusun kalam tu, yang fasih, yang mampu menyusun kalimah-kalimah yang indah. Minal rijalil ladzi yatakhallalu, daripada lelaki yang sentiasa menggerak-gerakkan lidahnya, mulutnya, kama yatakhallalul baqaratu, seperti mana lembu biasanya, kama tatakhallalul baqarah maksudnya kama taliful baqaratul kala'a bilisanihi, seperti mana lembu sentiasa duk mamah rumput, panggil apa? Dia makan dah. Dalam perut keluar balik, duk mama. Hak makan dah dalam perut dah. Dia keluar balik, duk sedap duk mama. Panggil apa? Istilah sebut dia panggil apa? Kata itu. Macam itulah gambarannya. Orang selalu baca syair ni, macam lembu, masa makan pun duk mama. Sudah makan, keluar balik duk mama lagi, tak sudah duk mama. Begitulah orang baca syair, tak sudah duk baca syair. Itu Allah tak suka melampau dalam baca syair, ataupun dia sedap dalam kalam dia tu, dia fasahah. Tak kira. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد
Babun qala haddathana Qutaibah قال أخبرنا حماد بن زيد عن كثير بن شنزير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية خمروا أي غطوا tutuplah bekas-bekas tu wa'aukul asqiyata dan ikatlah tali ikat di hujung bekas air itu panggil apa? Siqah tu kulit kambing biasanya atas tu ada luas isi air, lepas tu ada tali ikat di situ, wika panggil. Lepas tu di bawah tu ada lubang dengan penutup, boleh nak keluar ambil, lepas tu sangkut. Panggil apa? Gerba. Gerba panggil. Gerba air. Kirbah, bahasa Arab kirbah. Bahasa Melayu, Arab dimelayukan, gerba. Itulah. Jadi asqiyah ni maksudnya aukul asqiyah wa huwa ma yushaddu bihi famul kirbah, tutup tali tutup muka kirbah tu, gerba tu. Wa ajiful abwaba, ajifu ay aghliqu, tutuplah pintu wa atfi'ul masabih, dan padamlah lampu-lampu. Jadi maksudnya bila tiba waktu malam, tutup bekas-bekas, jangan buka taruh periuk, pinggang, mangkuk, apa semua ni tutup semua. Dan karung air buka taruh tu, tali dia tu ikat, tutup. Pintu-pintu tutup. Pelita padam. Fa'innal fuwaisiqata, fuwaisiqah ni maksudnya tikus, wal muradu al-fa'rah, tikus. Biasanya dia malam keluar, kita tidur, dia main di dapur, habis gigit semua mana dia nak makan tu. Jadi kadang dia rubama jarratil fatilah, kadang fuwaisiqah tikus ni dia menarik fatilah, panggil apa, sumbu. Di pelita ada yang cucuk api itu sumbu, dia akan tarik sumbu tu, fa'ahrakat ahlal bait, kemudian bakar kan penghuni rumah tu. Ya. Cuba tengok dia kadang jadi depan belakang. Ini naskah lama, naskah baru kadang-kadang gitulah. Ada. Cuma jadi takdim takhir gitulah. Cuba tengok, cuba cari, ada. Mungkin duduk di belakang kau.
hadza haditsun hasanun sahihun qad ruwiya min ghairi wajhin maksudnya ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah. Itu maksud min ghairi wajhin, maknanya hadis ni hadis hasan lagi sahih diriwayatkan daripada banyak tariq. Itu yang Imam Tirmizi menghendaki daripada min ghairi wajhin tu, maknanya hadis ni datang dengan banyak tariq, bukan satu tariq. Min ghairi wajhin bukan satu tariq. Min ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah, bahkan datang dengan banyak tariq. An Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sentiasa Imam Tirmizi sebut jumlah ni, qad ruwiya min ghairi wajhin, itu satu peringatan daripada Imam Tirmizi. Hadis dalam bab ni ada banyak tarik, jadi dengan adanya banyak tarik tu Imam Tirmizi kira hadis tu hadis hasan gitu. Jadi istilah muhaddisin umum dengan pengarang kitab hadis, kadang-kadang istilah ada berbeza, kadang-kadang istilah di sisi mutaqaddimin dan mutaakhirin pun ada berbeza. Itu perlu kita ingat, ambil tahu. Jadi biasanya kita tahu hadis jadi hasan ni, hadis tu cukup 5 syarat sah itu: ittisalul sanad, adlul rawi, dhabtul rawi, adamul syuzuz, adamul illah. Cukup 5 syarat. Dan ingatan rawi dan catatan rawi ada pada tahap tertinggi, a'laha. Tahap tertinggi maksudnya bila-bila masa nak suruh baca, dia boleh baca hadis, dia dah hafal tu. Dan ada dhabtul sadar, dhabtul kitab, dia tulis simpan riwayat, dia terima daripada syekh tu. Bila perlu, bila boleh, dia rujuk balik dari simpanan hadis dalam bentuk penulisan dengan baik, ingatan kuat. Jadi bila cukup 5 syarat tu, hadis kira sahih. Dalam syarat dhabtul adl, dhabtul rawi, catatan ataupun ingatan rawi itu kurang sedikit, maknanya ingatan dia tidak ada pada tahap tertinggi. So baca hadis ataupun riwayat hadis boleh, tapi ingatan dia tidak begitu kuat. Mungkin kadang-kadang dia terfikir-fikir, contohnya ingatan dia kurang sikit pada rawi sahih. Kalau begitu, hadis tu muhaddisin kira hasan. Walaupun muhaddisin kira begitu, yang mula-mula sekali letak ta'rif hasan ni Imam Tirmizi. Awwalu man qassama al-haditha bisalasati aqsamin huwa al-Imam Tirmizi as-sahih wal hasan wal dhaif. Sebelum Imam Tirmizi, imam-imam dulu sahih, tidak sahih, dhaif. Imam Tirmizi mai dia letak satu ta'rif hasan tu. Kalau rawi tu kurang ingatan, terlalu kuat ingatan dia, kurang ingatan dia, su'ul hifz, Imam Tirmizi kira dhaif. Rawi itu ada muttaham bil kadzib, dituduh berbohong, itu kira dhaif jiddan. Dhaif dengan dhaif jiddan pun tak sama.
Macam mana dhaif sama dengan palsu pula? Itu pelik sikit. Ini istilah muhaddisin model. Dhaif sama dengan palsu. Tolak hadis dhaif semua. Mana boleh kita nak tolak semua dhaif tu? Terkadang jadi dhaif ni pada sanad. Matan tidak dhaif. Matan tu sama dengan matan daripada sanad sahih tu. Jadi disitulah timbul kaedah al-ahadisu yuqawi ba'duha ba'datu. Maknanya sanad dhaif ditampung, dikuatkan dengan sanad sahih. Jadi masalahnya pada sanad. Matan tu tidak ada masalah. Keadaan hadis seperti itu di sisi muhaddisin dinamakan dhaifus sanad sahihul matan. Sanad dhaif, matan sahih. Kalau tolak hadis dhaif, borong semua. Jadi dhaifus sanad sahihul matan pun tertolak juga, salah. Samakan dengan palsu pula, lagi berat, lagi salah. Dhaif dengan dhaif jiddan pun beza dah. Dhaif ni kurang ingatan dia tak baik, tu kira dhaif. Dhaif jiddan ni rawi tu dituduh berbohong. Bukan dia ni pembohong, dia tak bohong riwayat hadis. Orang tuduh dia bohong. Mungkin dia tidak bohong, orang tuduh. Itu lain dengan wadda' kadzab, dengan muttaham bil kadzib, lain. Tak sama. Jadi ta'rif di sisi Imam Tirmizi pula tidak seperti mana disebut tadi. Imam Tirmizi kira hadis, sesebuah hadis sebagai hadis hasan ni sekiranya dalam sanad tu rawi tidak muttaham bil kadzib, tidak dituduh berbohong, dan hadis tu datang dengan beberapa banyak sanad. Itu Imam Tirmizi kira hasan. Jadi beza di sisi muhaddisin, kiraan satu sama lain agak berbeza. Babun حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safartum fil khisbi." Apabila kamu bersafar, khisb, tanah yang subur, di tempat tanah yang subur, di situ ada tumbuh-tumbuhan banyak, rumput dan sebagainya. Fa'atul ibila hadzaha minal ardi. Kalau sampai tempat subur begitu, maka hendaklah kamu berikan unta tu bahagian dia daripada bumi itu. Maksudnya bagi unta makan tumbuh-tumbuhan daripada hasil bumi itu. Maknanya lepaskan unta seketika di situ, biar boleh makan. Wa iza safartum fis sanati, sana maksudnya tempat kemarau, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Apabila kamu bersafar di tempat tidak ada tumbuh-tumbuhan, fabadiru biha niqyah, maka hendaklah kamu percepatkan, segerakan dengannya niqyaha, langkah dia tu. Niqyaha ay sayraha, fabadiru biha niqyaha ay asri'u alaiha sayr. Maknanya bergerak cepat supaya terlepas daripada tempat itu dengan segera sampai tempat subur. Wa idza irrastum,
Dan apabila kamu singgah rehat pada waktu akhir malam, adrastum ta'ris. At-ta'risu huwa al-inzalu fi akhiril lail lil istirahati, singgah waktu akhir malam untuk rehat seketika, itu panggil ta'ris. Apabila kamu singgah pada waktu akhir malam untuk rehat, fajtanibut tariqa, maka hendaklah kamu menjauhi, mengelak daripada jalan. Maknanya jangan singgah, jangan ambil tempat untuk rehat tidur di jalan, sebab waktu malam ni binatang-binatang bisa keluar. Mereka binatang-binatang tu akan keluar lalu lintas di jalan tu, takutnya bahaya bagi orang singgah rehat di jalan tu. Fa'innaha turuqud dawabi, maka sesungguhnya ia, fa'innaha ay fa'innat tariqa turuqud dawab, jalan-jalan bagi binatang ternakan. Maksudnya binatang itu berjalan waktu malam, dia keluar. Wa ma'wal hawami bil laili, dan juga tempat lindungnya, ma'wa tempat datangnya hawam, binatang-binatang bisa pada waktu malam. Hadza haditsun hasanun sahihun wa fil babi an Anas wa Jabir. Jadi wa fil bab ni satu uslub Imam Tirmizi, adat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi boleh-bolehnya dia akan masuk satu hadis dalam satu bab, dan ada lagi banyak hadis semakna dengan hadis bab tu. Dia akan isyarat dalam wafil bab tu. Jadi maksudnya wafil babi an Anas wa Jabirin ni, dan semakna dengan hadis bab ni. Masih ada lagi dalam bab ni riwayat datang daripada Anas dan Jabir, begitu maksudnya. Dan juga Imam Tirmizi dia pilih daripada adanya banyak hadis, akan pilih satu hadis yang dia nak masuk ni. Biasanya imam hadis lain tidak takhrij lagi, tidak keluarkan lagi hadis tu dalam kitab-kitab mereka. Imam Tirmizi pilih begitu. Jadi memang hebat susunan cara Imam Tirmizi. Kalaulah Imam Tirmizi tidak masukkan hadis dhaif dalam kitab dia, kitab Sunan Tirmizi akan standing dengan Bukhari. Bukhari Jami' Sahih, Tirmizi Jami' sama dengan Bukhari, cuma jadi Sunan. Imam Tirmizi masuk hadis-hadis dhaif, sebab tujuan utama Imam Tirmizi ni bayanul mazahib, menerangkan mazhab-mazhab. Kita baca hadis, kita kata tak mau mazhab, tak mau fiqah. Imam Tirmizi pula susun kitab Sunan Tirmizi dia. Kitab Sunan Tirmizi ni kitab hadis, dan dalam masa yang sama kitab fiqah. Kita tak mau fiqah, Imam Tirmizi pula susun jadikan kitab Sunan Tirmizi dia ni kitab hadis, dan dalam masa yang sama kitab fiqah juga. Dan pandangan imam-imam mazhab dia masuk dalam kitab dia. Nah, itulah cara Imam Tirmizi. Jadi bila dia masuk pandangan imam-imam mazhab, dia akan masuk hadis-hadis di mana imam-imam mazhab
beramal dengan hadis itu. Sama ada imam-imam wujud, alim, ulama, mujtahid wujud di kalangan sahabat, wa alaihi amalu ahli ilmi min as-sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum. Jumlah itu isyarat kepada itu. Maksudnya hadis ni diamal di kalangan sahabat dan tabi'i, tabi'ut tabi'i. Jadi bila sahabat amal, tabi'i amal, tabi'ut tabi'i amal, maksudnya imam-imam fuqaha di kalangan sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i amal hadis tu. Kadang dia masuk hadis tu, dan hadis bercanggah dengan hadis dah masuk pun disebabkan ada fuqaha lain amal juga dia masuk dalam kitab dia, hadis berlawanan tu. Kemudian dia akan bagi tahu fuqaha mana amal hadis tu dan hadis ni, dan daripada situ kita boleh nampak perbezaan mazhab. Imam Abu Hanifah pilih amal hadis mana, Imam Syafi'i pilih amal hadis mana, itu kita boleh tahu daripada situ. Jadi itulah khususiah Tirmizi. Kalau tidak masuk hadis-hadis dhaif, dia akan tinggi darjat kitab dia, akan jadi jami' sahih Tirmizi. Tapi imam-imam dulu mereka tidak cari nama, tidak perumpuk kemasyhuran, jadi ikhlas mereka ni. Jadi Imam Tirmizi semasa dia nak susun kitab Sunan Tirmizi ni, dia nampak dah Sahih Bukhari ada, Imam Bukhari dah keluarkan ijtihad hukum daripada hadis. Tujuan Imam Bukhari menyusun kitab Bukhari ni juga sama, bukan nak susun hadis saja, nak nyatakan ijtihad dia, ijtihad daripada hadis. Jadi Imam Bukhari hafizul hadis, muhaddis, Amirul Mukminin fil hadis. Dalam masa yang sama dia ni, zaman dia Sayyidul Fuqaha, faqih. Jadi terjematul bab dalam Sahih Bukhari ni ijtihad hukum daripada Imam Bukhari dah. Maknanya fiqh daripada hadis dah sebut dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari juga bawa pandangan-pandangan ulama dari kalangan tabi'i, tabi'ut tabi'i. Jadi kitab Bukhari juga tidak sunyi daripada a'immah dari kalangan fuqaha. Dan terkadang Imam Bukhari dia buat terjematul bab dengan adanya kalimah hal istifham. Itu menunjukkan di dalam bab ni ada ikhtilaf di kalangan fuqaha. Jadi Imam Bukhari tidak buat putusan apa-apa daripada dia sebagai ijtihad dia. Dia hanya nyatakan hadis dan khilaf a'immah tu. Itu banyak cara Imam Bukhari bawa begitu. Imam Tirmizi pula, tujuan utama dia susun kitab Sahih Sunan Tirmizi ni bayanul mazahib, menerangkan mazhab. Itulah sebab dalam kitab Sunan Tirmizi kita akan jumpa pandangan-pandangan imam mazhab di bawah hadis. Dan juga ulama muhaddisin dan fuqaha wujud kemudian daripada Imam Tirmizi. Mereka dah buat pengakuan, katanya hadis-hadis ada dalam kitab Sunan Tirmizi semuanya diamal di sisi fuqaha, kecuali dua hadis. Kalau kita ada bunyi dhaif dalam Tirmizi, tak amal lah, kan? Tapi di sisi fuqaha mereka sepakat kata semua hadis diamal. Contohnya Imam Tirmizi masuk hadis berkenaan dengan istinja, tak boleh kurang daripada 3 batu.
Dan ada pula bab berlawanan dia masuk selalu. Di situ ada nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja bihajarain, 2 batu, wa alqar rausa, dan buang raus, tahi binatang yang Abdullah bin Mas'ud bawa mai itu, maknanya kurang daripada 2 batu Rasulullah SAW istinja. Jadi yang tak boleh kurang tu daripada 3 batu itu ijtihad Imam Syafi'i, dan dalil bagi Imam Syafi'i hadis tu yang kata 2 batu Nabi istinja ni, itu pegangan Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi. Tak semestinya 3 batu, asalkan an-naqa, suci, bersih, walaupun tidak sampai 3 batu pun. Jadi maknanya setiap hadis diamal di sisi fuqaha walaupun bercanggah hadis tu. Imam Tirmizi masuk, ada hadis bercanggah, dia masuk selalu dua-dua hadis tu, nyatakan fuqaha mana amal dengan hadis-hadis ni. Jadi berdasarkan cara Imam Tirmizi itu menampakkan hadis-hadis ada dalam Sunan Tirmizi ni semua diamal di sisi fuqaha. Cuma 2 hadis, satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak Zuhur dan Asar dan juga Maghrib dan Isya di Madinah tanpa ada apa-apa uzur dan ketakutan dan tidak hujan. Itu ulama tidak amal, tapi ada kita boleh nak amal. Bila ulama tak amal, kita nak amal. Bila ulama amal, kita kata ulama salah. Kita bawa cerita lain. Inilah kehebatan kita. Satu lagi hadis berkenaan dengan orang minum arak. Bila dia minum arak, dah disebat 1 kali, minum lagi, sebat lagi, minum lagi, sebat lagi, 3 kali dah sebat, minum lagi. فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ. Hadis ada, jika dia ulang lagi kali yang keempat, bunuh dia. Adakah dalam kitab fiqah bunuh? Tak ada. Jadi maknanya tak amal dengan hadis tu matrukul amal. Imam Tirmizi kira 2 hadis ni ilal, ada illah, tidak dapat beramal. Jadi begitulah kelebihan kitab Sunan Tirmizi itu. Jadi walaupun ulama tidak beramal, ada juga ulama Ahnaf kata kalau kita nak amal juga 2 hadis tu boleh. Maknanya cermat ulama Ahnaf ni nak amal macam mana hadis yang jamak tu. Dalam mazhab Hanafi ada hukum jamak suri, dalam mazhab Syafi'i tidak ada, tidak amal. Jamak suri maksudnya semayang, satu semayang lakukan waktu hampir akhir waktu, dan satu semayang lagi waktu awal. Jadi semayang zuhur dekat dah habis waktu zuhur, sudah tu tunggu sekejap, masuk asar, semayang asar. Jamak dah lah. Itu panggil jamak suri. Jadi yang Rasulullah SAW jamak di Madinah, tidak musafir. Jamak tu, kalau dalam mazhab Hanafi bagi orang tidak musafir, jamak suri, begitu, boleh. Tapi dalam safar, jamak tak boleh pula dalam mazhab Hanafi. Kasar saja, jamak kasar tak ada. Dalam mazhab Hanafi wajib kasar musafir, jamak kasar tak ada. Jamak takdim lah, jamak takhir lah, tak ada. Ketika buat haji dalam perjalanan menuju ke Muzdalifah, di situ ada jamak waktu maghrib dengan isyak, jamak di situ. Jadi
ulama Ahnaf kata jamak cara itulah jamak suri, boleh amal hadis tu. Yang kata faqtuluhu, minum sampai kali yang keempat subuh tu, faqtuluhu mereka takwil ay fa'azziruhu, ta'zir. Yang minum sampai 4 kali dah tu buang daerah lah, duduk, walaupun diletak di mana, buang musang. Pagi sain di balai polis dia, petang sain pula, maknanya menyusahkan kehidupan dia, pisah, duduk dengan keluarga, nak bagi sedar, begitu. Jadi ulama Ahnaf kata dua hadis tu pun boleh amal dengan cara tu. Tengok ulama-ulama ni cerdik, cermat, tak mau tinggal mana-mana hadis daripada tidak dapat beramal dan dibiarkan tinggal begitu. InsyaAllah kita sambung. Ya. Sambung haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, sama. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.